رضي الله عنه روي ثلاث منجيات خشية الله تعالى في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وثلاث مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. Maksudnya, 3 perkara yang menyelamatkan takut kepada Allah Ta'ala, sama ada dalam sembunyi atau terang-terangan, adil ketika reda dan marah, dan berjimat cermat ketika miskin dan kaya. Manakala 3 perkara yang membinasakan, hawa nafsu yang diikuti, orang yang kedekut yang ditaati, dan seseorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami di Kuantan Pahang 89.6 FM. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini bersama-sama dengan saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum, selamat malam. Seperti yang kita janjikan, seperti biasa setiap hari Selasa 9 malam kita akan bawakan pengajian ilmu kita bersama dalam segmen Tafakuh Fiddin. Dan kali ini kita akan berbicara masih lagi dalam adab nikah kahwin. Kita nak dengarkan perkongsian bersama dengan Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat Cik Asham? Baik, Alhamdulillah. Ya, lain mood kita kali ni dalam mood PKPB ni. Cik Asham banyak nak berkongsi dengan kita. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian kita. Untuk minggu ke-16 kali ini kita nak berbicara. Sebelum ni kita dah dengarkan perkongsian untuk sama-sama kita faham wanita-wanita yang haram dinikahi, dikahwini. Dan kali ini kita nak sambung lagi pengajian kita yang mana kali ini kita nak sentuh tentang sifat-sifat yang perlu dicari pada seorang wanita bagi menjamin kesempurnaan perkahwinan. Maksudnya apa yang perlu ada pada seorang wanita itu dalam menjamin perkahwinan itu bahagia dan menjamin kesempurnaan perkahwinan yang kekal itu. Kita nak bersama-sama dengan Cik Mat Asham Ahmad untuk perkongsian, dan anda boleh terus bersama kami, ikuti di Facebook, juga dengarkan di radio saat ini. Silakan Cik Asham untuk pengajian kita malam ni. Ya, terima kasih Saudara Faiz, para pendengar rancangan Tafakuh Fiddin yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi, walaupun pertemuan kita kali ini di bawah PKPB, arahan yang baru PKPB, di mana majlis-majlis perkahwinan tidak dibenarkan. Saya. Walau bagaimanapun tidak dinyatakan kita tak boleh menuntut ilmu tentang perkahwinan semasa PKPB ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang wanita-wanita yang ingin dijadikan isteri. Jadi pada minggu yang lepas kita dah bincangkan tentang ciri-ciri ataupun wanita-wanita bagaimanakah yang haram dikahwini. Kerana wanita, syarat yang pertama itu adalah wanita itu wanita yang halal dikahwini. Akan tetapi seperti mana juga makanan, halal itu adalah syarat lulus. Okey. Sekurang-kurangnya dia mesti halal. Awal sekali kita cari yang halal lah. Halal. Tetapi selain daripada halal, ada juga aspek kesempurnaannya. Bukan setakat halal serta baik. Jadi kalau makanan ni kita biasa dengar perkataan halal dan tayyibah. Betul. Dah jadi suatu
suatu slogan yang disebut-sebut halalan thayyibah. Maknanya bukan setakat makanan itu halal, tapi juga makanan itu biarlah baik, berkhasiat, menyihatkan tubuh badan, itu maksudnya. Maka begitulah juga dalam soal perkahwinan. Tidak memadai sekadar asalkan halal. Asalkan perempuan itu bukan perempuan yang termasuk dalam kategori ataupun dalam senarai perempuan yang haram dikahwini, bolehlah. Sedangkan kita akan hidup bersama dengan perempuan itu kalau boleh sehingga ke akhir hayat. Saya. Kan? Maka amatlah penting untuk kita memiliki kriteria-kriteria. Selain daripada kriteria halal tadi, apakah kriteria-kriteria yang perlu kita cari, sifat-sifat yang perlu kita cari bagi memastikan, bagi menjamin perkahwinan yang akan dibina itu akan mencapai matlamatnya. Ini kan takkanlah orang kahwin, kita pun kahwin. Tapi kita tak tahu apa tujuan kita kahwin. Saya. Bila tidak jelas apa tujuan kita berkahwin, maka pada masa itu juga jadi tidak jelaslah perempuan yang bagaimana, pasangan yang bagaimana yang akan kita terima sebagai pasangan hidup yang akan kita kahwini. Jadi dengan sebab itu dalam Islam dijelaskan juga apakah sifat-sifat yang digalakkan, yang patut ada pada seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Jadi di dalam kitab Adabun Nikah oleh Imam Ghazali rahimahullah, beliau telah menyenaraikan 8 sifat. Iaitu pertama baik akhlak, baik agama. Yang kedua baik akhlak, yang ketiga baik rupa paras, yang keempat rendah mahar, yang kelima subur, yang keenam dara, yang ketujuh baik keturunan, dan yang ke-8 jauh hubungan kekeluargaan. Jadi insya-Allah kita akan huraikan satu persatu daripada sifat-sifat yang 8 ini. Sifat yang pertama adalah baik agama. An takuna salihatan zata dinin. Hendaklah perempuan itu perempuan yang salihah, yang memiliki agama. Jadi bukan memiliki agama ni maksudnya sekadar beragama Islam. Kalau sekadar beragama Islam, di dalam dunia ni ada 2 bilion orang Islam. Ada orang kata 2 bilion. Kalau 2 bilion itu kita bagi separuh-separuh, separuh lelaki, separuh perempuan, mana ada 1 bilion perempuan. Jadi kalau sekadar Islam, itu tidak cukup. Kita nak kena memilih sikit Islam yang Bagaimana? Yang bagaimana, yang tara mana kualitinya, kualiti keislamannya. Yang itu hendaklah kita pastikan juga. Jadi kerana apa? Kerana syarat agama ini adalah merupakan syarat yang paling utama. Yang paling utama dan yang paling penting. Kenapa begitu? Kerana telah kita sebut berkali-kali bahawa tujuan utama kita berkahwin itu adalah sebagai mu'in lid-din. Sebagai penolong kepada agama. Jadi maknanya apabila kita kahwin, kita mengharapkan perkahwinan itu akan menolong kita dari segi agama. Perkahwinan itu akan menjadikan kita lebih baik agamanya. Maka bagaimana kita nak jadikan perkahwinan itu lebih baik kepada agama, menolong kepada agama, kalau sekiranya orang yang kita kahwini itu bukan jenis orang beragama, bukan jenis orang yang soleh dan solehah, bagaimana dia boleh menolong kepada agama? Bahkan silap-silap dia menjadi sebaliknya.
dia akan jadi perosak pula kepada agama. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau begitu, maka tidak tercapailah tujuan sebenar, matlamat sebenar yang sepatutnya dicapai melalui perkahwinan itu. Nah, jadi ini penting. Ini penting. Berapa ramai orang yang sekarang ini sudah tidak menganggap penting hal ini. Saya melihat ada suatu rancangan di YouTube yang bertanya kepada beberapa orang perempuan di Timur Tengah. Nampaknya orang yang ditanya itu orang yang di kawasan Palestin. Okey. Jadi satu soalannya yang dia tanya, adakah puan ataupun cik bersedia untuk mengahwini seorang yang bukan Islam, yang bukan Arab dan bukan Islam? Okey. Kebanyakan jawapan yang diterima, kalau bukan Arab saya tak kisah, tapi syaratnya mesti Islam. Okey, syarat mesti Islam. Akan tetapi terselit dalam ramai-ramai itu ada juga seorang perempuan yang bertudung yang menjawab, tapi ditanya kalau sekiranya ada anak dia yang perempuan. Okey. Anaknya yang perempuan. Kalau sekiranya anak perempuannya, dia benarkan ke tidak? Dia kata dia tak kisah. Dia kata tidak kisah kalau sekiranya anaknya berkahwin dengan orang yang bukan Islam sekalipun. Bukan cakap bukan Arab, itu, tapi bukan Islam. Bukan cakap bukan. Tak boleh. Tapi dia kata dia tak kisah. Kerana soal agama itu bergantung kepada bagaimana kita melihat agama itu. Kalau kita melihat agama itu sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, maka kita tak sepatutnya menghalang apa-apa agama sekalipun. Kita lihat bagaimana pemikiran-pemikiran yang bersifat pluralisme itu sebenarnya berjaya menyerap masuk ke dalam pemikiran orang-orang umat Islam. Kita walaupun pada zahirnya kelihatan dia bertudung, tetapi Islam bukan duduk di tudung. Yang lebih penting yang di dalam tudung tu, yang di bawah tudung itu. Maknanya dalam kepala itu apa isi kandungannya. Kalau makai tudung sekalipun, tapi kalau isi kandungan kepala itu adalah pemikiran-pemikiran yang salah, maka tudung itu tidak akan memberikan apa-apa makna kepadanya. Sedikit kita lagi perbincangan kita tentang, tetapi berkait dengan apa yang sedang kita bincangkan ini. Syarat agama tadi. Ini adalah merupakan syarat yang paling penting yang tidak ada kompromi bagi kita. Bukan setakat baik, tapi bukan setakat beragama, tapi baik yang disebutkan. Bukan setakat asal lulus beragama. Tetapi baik agamanya. Taat maknanya bersungguh-sungguh mengerjakan suruhan, bersungguh-sungguh meninggalkan larangan. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang ramai orang tahu hadis ini, bahawasanya seorang perempuan itu dikahwini kerana 4 sebab. Satunya lima liha, mungkin ada yang dikahwini dengan sebab harta yang dia miliki, mungkin dia kaya. Wa jamaliha, dan kecantikannya, mungkin kerana dia cantik. Wa hasabiha, kerana dia keturunan baik-baik, keturunan bangsawan ke, keturunan artis ke, yang dia mungkin dianggap, setengah orang dianggap itu keturunan yang baik. Keturunan apa? Orang yang terkenal ke? Wa diniha, dan juga kerana agamanya. Maka apa kata Rasulullah? Fa'alaika bidzatid din taribat yadaka. Maka hendaklah engkau memilih perempuan yang memiliki agama. Kalau tidak, aku doakan hidup engkau ditimpa kemiskinan. Itulah maksud taribat yadak. Semoga engkau jadi papa ke dana kalau kau tak dengar apa yang aku cakap ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang berpesan, kalau nak kahwin, pilih agama itu sebagai syarat yang utama. Kalau ada yang lain, kira syarat tambahan. Kira bonus. Tetapi kalau tak ada agama, yang lain-lain itu semua tidak ada gunanya, tidak ada nilainya.
Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man nakaha imra'atan limaliha wa jamaliha, hurrima jamaluha wa maluha." Barang siapa yang menikahi seorang perempuan disebabkan oleh hartanya ataupun disebabkan oleh kecantikannya, akan diharamkan baginya kecantikannya dan harta bendanya. Tetapi barang siapa yang mengahwininya, waman nakahaha lidiniha, kerana agamanya, razaqahullahu malaha wa jamalaha. Tapi kalau dia kahwin dengan perempuan itu dengan sebab agamanya, Allah akan mengurniakan untuknya hartanya dan juga kecantikannya. Kenapa? Kerana wanita yang baik, yang salihah itu adalah merupakan semahal-mahal harta. Bahkan sebaik-baik pemberian Allah kepada seseorang. Jadi apabila dia dikurniakan perempuan yang baik agamanya, maka hidupnya, perkahwinannya akan diberkati, rezekinya akan dimurahi, dan dia akan memperolehi keindahan dan kecantikan yang mungkin tidak pernah dijangka olehnya. Dengan sebab dia memilih yang paling utama, yang paling penting, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mengahwini seorang perempuan. Ini larangan pula. Okey. Jangan engkau kahwini seorang perempuan kerana kecantikannya. Kerana barangkali kecantikannya itu akan menjadikannya buruk akhlak. Dengan sebab kecantikannya itu, dia menjadi seorang yang sombong, seorang yang begitu dan begini, yang menjadi seorang yang jelek perangai dan akhlak. Dan jangan juga engkau mengahwini seorang perempuan kerana hartanya. Kerana barangkali hartanya itu akan menjadikannya seorang yang zalim, seorang yang melampau batas. Maka kahwinilah perempuan itu kerana agamanya. Itu. Maka banyak. Saya petik di sini hanya sekadar 3 hadis yang menunjukkan keutamaan wanita yang beragama. Keutamaan wanita yang beragama. Bahkan sifat-sifat yang lain itu dilarang untuk dijadikan sebab utama seseorang wanita itu dikahwini. Bukan salah wanita itu berharta. Bukan salah wanita itu cantik. Bukan. Kerana itu pun pemberian Allah. Akan tetapi jangan itu yang menjadi keutamaan yang utama. Jadi keutamaannya pada agama. Jadi kalau apa gunanya harta yang banyak, kalau sekiranya sembahyang pun tidak, puasa pun entah ke mana, amalan-amalan agama pun tonggang terbalik, tak tahu mana satu betul, yang mana satu salah. Masalah haid pun semua dia tak tahu yang mana, mandi hadas pun tak erti. Maka itu petanda dia bukan dibesarkan di dalam suatu kehidupan ataupun keluarga yang beragama. Kalau dia tidak tahu perkara-perkara yang sepatutnya menjadi kebiasaannya. Jadi perkara itu adalah menunjukkan kepada kebiasaannya. Kebiasaan yang bagaimana yang dia hidup, dia hidupi, yang dia lalui dalam hidup. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah mengulas hadis-hadis yang kita sebutkan tadi dan juga hadis-hadis yang lain yang panjang. Wa innama balagha fil hassi 'ala ad-din. Kerana sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memberatkan tentang soal agama itu, kerana
perempuan yang sedemikianlah sahaja yang akan menjadi aunan ala din. Perempuan yang sedemikian sahajalah yang mampu menjadi penolong kepada agama. Jadi kalau kita nak berkahwin dan kalau niat kita itu demi kerana agama, kerana Allah, kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentulah perkara yang kita cari, wanita yang kita cari sebagai calon isteri kita hendaklah wanita yang beragama. Kerana kita nak dia menolong kita, jadi pembantu kita dalam apa? Dalam melalui kehidupan yang diradai oleh Allah. Fa amma idza lam takun mutadayyinatan. Adapun kalau sekiranya dia ni sebaliknya, dia ni bukanlah seorang perempuan yang beragama, yang tidak erti agama, yang tidak mengamalkan agama, yang tak tahu apa-apa tentang agama, maka apa akan jadi? Kanat syaghilatan 'anid din, dia akan jadi penghalang pula daripada agama. Dia akan jadi batu penghalang. Yang akan jadi menyebabkan apa suaminya itu terhalang, menjauhkan suaminya daripada agama pula. Jadi sebaliknya. Jadi kalau macam tu, biarlah cantik pun, biarlah kaya pun, di sisi Allah tidak ada nilai walau sedikit pun. Kerana perempuan yang sedemikian bukanlah termasuk di dalam golongan orang yang diredai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya berkaitan dengan sifat-sifat yang perlu kita cari pada seorang wanita, dan kita dah dengarkan tadi perkongsian awal berkaitan dengan bukan sahaja semata-mata beragama, tetapi agamanya bagaimana wanita itu memelihara agamanya, baik agamanya taat setiap perintah dan juga menjauhi segala larangan dalam beragama itu. InsyaAllah kita nak sambung selepas ini, Cik Asham. Untuk bahagian selanjutnya ada 8 sifat. Kita baru masuk bahagian pertama. Kejap lagi kita sambung lagi. Jadi anda teruskan setia bersama-sama kami dalam Tafaqquh Fiddin, adab nikah kahwin. Sekejap je lagi. Pelan rekalibrasi parti bermula 16 November 2020 sehingga 30 Jun 2021. Fokus kepada 2 komponen, rekalibrasi pulang dan rekalibrasi tenaga kerja. Sumber daripada Kementerian Dalam Negeri. Masih lagi terus bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami dalam Tafaqquh Fiddin, adab nikah kahwin. Kita berbicara bersama dengan Cik Malassam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Kita berbicara tentang bab selanjutnya dalam siri ini, sifat-sifat yang perlu dicari pada seorang wanita bagi menjamin kesempurnaan perkahwinan dan juga kekal. Dan insyaAllah tadi kita dengarkan satu daripadanya. Ada 8 kesemuanya. Kita sambung lagi bersama dengan Cik Asham. Silakan Cik Asham untuk selanjutnya kita nak sambung tentang wanita macam mana yang perlu kita cari untuk dinikahi. Ya, terima kasih Faiz. Para pendengar yang saya muliakan, perkara yang kedua yang mesti dilihat adalah pada akhlaknya. Ini pun berkait dengan syarat yang pertama tadi juga. Kerana agama dan akhlak itu tidak boleh kita nak pisahkan. Kerana akhlak itu adalah merupakan buah kepada agama. Buah kepada agama. Jadi agama itu pokoknya, maka buahnya adalah pada akhlaknya. Boleh kita katakan begitulah. Jadi syarat yang kedua itu, ciri yang kedua itu adalah baik akhlaknya. Kenapa? Kerana sebab yang kita sebutkan awal tadilah. Kerana tujuan terbesar daripada nikah itu adalah untuk memperkukuhkan agama. Dan agama itu ad-din husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Jadi bagaimana kita boleh memperkukuhkan agama, membantu kita dari segi agama, kalau sekiranya pasangan hidup yang kita pilih itu
adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang buruk akhlaknya. Bagaimana? Tentulah perkara itu tidak mungkin boleh berlaku ataupun amat sukar untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, maka hendaklah dijauhi perempuan-perempuan yang buruk perangainya, yang jahat lidahnya, ataupun jenis perempuan yang tidak tahu bersyukur. Ini maknanya kita kena melihat kepada sifat batinnya, sifat dalamannya. Bukan hanya sekadar melihat yang zahir. Jadi bila kita sebut agama itu, mungkin di situ kita baru melihat perkara-perkara yang zahir. Contohnya sembahyang. Sembahyang. Tanya orang, kalau kita nak tanya sembahyang ke tidak? Sembahyang. Nutup aurat ke tidak? Tutup aurat. Tapi itu masih lagi perkara-perkara yang Luaran. zahir. Luaran. Jadi sekarang ni kita nak pergi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Apakah perkara yang lebih dalam lagi itu? Iaitulah akhlak. Jadi akhlak ni perkara dalaman. Akhlak ini adalah perkara dalaman. Jadi kita melihat kepada tingkah lakunya, kita melihat kepada pertuturannya, kita melihat kepada kebiasaan-kebiasaannya, bagi mentafsirkan sifat sebenar orang ini, wanita ini. Dengan sebab itu, anda ada lihat kepada, adalah ditanyakan kepada orang-orang yang tahu, orang-orang yang kenal, dan ditanyakan kepada mereka soalan-soalan yang akan menunjukkan kepada ciri-ciri sifat wanita ini. Bukan sekadar nak tahu cantik ke tidak, hidung mancung ke tidak, itu aja dia nak tahu. Bibir merah ke, macam mana. Jadi, tetapi tak tahu nak bertanya tentang akhlak, tingkah laku, budi pekerti. Kerana apa? Kerana mungkin juga yang mencari pun bukannya jenis orang yang mengambil berat tentang persoalan ini. Tentang persoalan akhlak ini. Ini adalah merupakan persoalan yang halus. Persoalan yang halus, yang tersembunyi daripada penglihatan dan juga pengetahuan ramai orang. Jadi, dalam suatu kata-kata lah, Imam Ghazali memetik satu kata-kata yang menjadi macam tip orang Arab di Yaman. Orang Arab di Yaman, dia bagi tip kalau sekiranya kau nak nikah. Ini dipetik dalam Ihya Ulumuddin. Qala ba'dul Arabi, kata Imam Ghazali rahimahullah. Hanya setengah orang Arab berkata, la tankahu minan nisa'i sittatan. Jangan kau nikahi 6 jenis perempuan. Ada 6 jenis perempuan. Kalau kau jumpa, kau jangan kahwin ini. Jangan kahwin perempuan jenis ini. Iaitu la annana, wala mannana, wala hannana. 3 nama tu. Annana, mannana, hannana. Wala tankihu haddaqah, wala barraqah, wala syaddaqah. Jadi ini istilah-istilah yang saya sendiri pun tak pernah jumpa lah sebelum ni. Jadi Imam Ghazali jelaskan di dalam Ihya Ulumuddin apakah yang dimaksudkan dengan 6 jenis perempuan itu. Jadi kita cuba jelaskan ini berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Siapakah Annana? Jadi Annana ni allati takthuru al-anin wa tashakki wa ta'assub ra'saha kulla sa'atin. Maksudnya lebih kurang maksudnya perempuan yang banyak mengeluh. Banyak mengeluh, banyak mengadu, menepuk-nepuk kepalanya. Maka menikahi perempuan yang
berpenyakit, ataupun menikahi perempuan yang asyik sakit, la khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya. Dia banyak mengeluh ni kerana kesihatannya tak berapa baik ke macam mana begitulah. Annana. Yang kedua, al-mannana, iaitu perempuan yang suka mengungkit. Okey. Suka mengungkit kepada suaminya. Allati tamunnu ala zawjiha. Fataqul fa'altu li ajlika kadza wa kadza. Ini buat itu, buat ini, lepas tu mengungkit depan suami. Saya dah buat itu untuk awak, saya dah buat ini untuk awak. Semua saya buat itu, buat semua. Jadi dia suka mengungkit kebaikan-kebaikannya kepada suaminya. Perempuan begini pun hendaklah kita perhatikan, jangan dijadikan isteri perempuan begini. Ini mengikut tips orang Arab. Saya cakap ni, siapa-siapa yang nak juga, kita tak boleh menghalang. Cuma ini pesanan orang tua lah. Di dalam tradisi orang Arab Yaman. Daripada pemerhatian mereka, perempuan-perempuan yang sebegini jangan dijadikan isteri, katanya. Saya sekadar menyebutkan apa yang dinyatakan di dalam kitab ini. Kemudian al-hannanah itu apa? Yang perempuan yang masih lagi tak boleh nak move on. Okey. Dia dah berkahwin tu sebelum ni. Jadi dia masih lagi duk teringat kepada bekas suami. Ataupun masih lagi membesar-besarkan kepada anak daripada perkahwinan dia dengan suami dahulu. Maknanya dia masih tak boleh nak move on. Sedangkan dia dah berkahwin dengan suami yang baru. Yang ini pun ada masuk dalam kategori 6 jenis perempuan. Kalau boleh elakkanlah. Kerana mungkin daripada pengalaman orang-orang dulu, perkahwinan dengan perempuan yang sebegitu tidak akan mendatangkan kebaikan. Mungkin akan menimbulkan pergaduhan, mungkin akan menimbulkan rasa cemburu dan sebagainya. Jadi elakkanlah mengahwini perempuan yang sedemikian. Kemudian al-haddaqah. Al-haddaqahnya yang saya fahamnya, jenis perempuan yang gila shopping. Okey. Gila shopping. Itulah apa dia kata, perempuan yang apabila dia melihat sesuatu, dia nak apa, tengok je itu semua dia nak. Tengok itu dia nak. Wa tukallifu az-zawj shira'ahu, dan dia akan meminta-minta suaminya supaya membelikannya untuknya. Tengok handbag, nak beli handbag. Tengok kasut, nak beli kasut. Tengok apa, gelang emas, nak beli gelang emas. Ni zaman PKP ni, sikit-sikit Abang Pos datang hantar lah ni. Jadi ini perempuan yang suka menyusah-nyusahkan suaminya. Kerana tabiatnya terlalu suka berbelanja. Suka berbelanja. Kadang-kadang sampai dia tidak sedar kemampuan suaminya sendiri. Jadi ini pun boleh menjadi punca kepada keruntuhan rumah tangga. Mungkin awal-awal kahwin, masa masih muda-muda lagi ni, bolehlah lagi seronok lah. Tapi apabila tanggungan hidup semakin banyak, anak-anak dah besar tapi masih lagi terbawa-bawa perangai berbelanja. Yang dulu-dulu berbelanja, tidak ingat kepada masa depan, maka ia akan pastinya mendatangkan masalah-masalah yang banyak. Jadi perempuan yang dikategorikan sebagai al-haddaqah ini, kata orang Yaman, hendaklah engkau elakkan. Perhatikan sifat yang sedemikian. Perhatikan. Jadi kita lihat, perhati ni kadang-kadang kita perhatikan pada adik-beradiknya, perhatikan kepada maknya. Adakah sifat-sifat itu ada? Ada, saya. Kalau sifat-sifat itu ada, maka kita kena selidiki. Nak kena halusi, nak kena hantar spy, dia ni jenis begini ke? Jadi supaya nanti
kita tidak tersilap dalam memilih. Bila dah kahwin tu dah tak boleh nak buat apa. Betul. Saya. Baik. Okey, kita nak berhenti kejap setakat hadaqah tadi. Yang mana suka berbelanja. Betul kan, Cik Ya, Asam? ya. Okey, kita nak berehat sekejap. Saya tak silap ada lagi 2 ciri, betul ke? Ya. Kita jangan Satu ciri. satu ciri lagi. InsyaAllah kita nak berehat sekejap je lagi. Kita nak sambung sekejap lagi. Kita nak dengarkan bagaimanakah yang dikatakan dalam pemerhatian orang Arab Yaman ini. Tak semestinya orang Arab Yaman melihat tak berlaku dekat negara kita. Jadi macam Cik Asam sebut tadi, ini adalah pesanan orang dulu-dulu, orang tua, kita kena ambil perhatian sama-sama. Tapi macam biasalah Cik Asam pun sebut tadi, kita tak menghalang, tapi sebaliknya apa yang digariskan ini sebagai panduan kita lah dalam membuat pilihan. InsyaAllah kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Adab nikah kahwin, jangan ke mana-mana, kembali seketika nanti. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Rona Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Emporia Islam. Terima kasih atas perhatian anda bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih semuanya kembali bersiaran dalam Safa Kufidin bersama dengan Cik Mal Asam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Minta maaf sebab anda tadi terhenti sekejap dalam seronok mencatat mungkin perbincangan kita ni. Kita dah dengarkan tadi antara yang disebutkan oleh pesanan-pesanan ataupun pemerhatian orang Arab Yaman tentang wanita yang kalau boleh dielakkan. Itulah. Betul kan Cik Asam? Saya tak silap kan? Ya. Okey, kita dah sebut tadi ada antaranya perempuan yang banyak keluh kesahnya. Lepas tu kita juga sebut yang suka mengungkit kebaikan kepada suaminya. Juga yang tadi kita dah sentuh tentang tak boleh move on kepada mungkin perkahwinan yang dahulu. Dan tadi kita dah sebut tentang suka berbelanja kepada perkara-perkara. Saya lebih nak tengok juga kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya lah kot Cik Asam dalam berbelanja ini ataupun lavish lah orang kata. Kita berlebih-lebih sungguh. Okey, kita nak sambung lagi Cik Asam apa yang disebutkan oleh orang-orang Arab Yaman ini. Ya. Kita dah sebut 5. Jadi sifat yang keenam disebut di dalam pesanan ini adalah al-barraqah. Apakah ciri-ciri perempuan yang disebut sebagai al-barraqah? Jadi Imam Ghazali menjelaskan perkataan al-barraqah itu ada 2 makna. Yang pertama, jenis perempuan yang sepanjang harinya sibuk menghias wajah. Okey. Sibuk bersolek dan mencantikkan wajahnya supaya jadi mukanya itu cantik lah. Cantik yang amat sangat. Dengan menggunakan apa-apalah make-up yang berbagai alat-alat yang kita sangka orang dulu tak ada. Semua benda ni ada. Jadi itu hobinya, suka bersolek, terlalu suka bersolek. Bukan kita kata tidak boleh bersolek, akan tetapi bila disebut barraqah tu maknanya sudah menunjukkan sifat yang melampau. Begitu juga dengan haddaqah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai sirah mubalaghah. Maknanya orang yang sifatnya itu melampau. Dalam itu. Over, ekstrim, macam tu. Jadi kalau shopping melampau-lampau, berlebih-lebih daripada apa yang perlu, apa yang patut. Begitu juga bila dia bersolek, bersoleknya itu melampau-lampau, berlebih-lebihan daripada apa yang patut. Begitu maksudnya. Kemudian makna yang kedua adalah jenis tidak berpuas hati dengan makanan. Okey. Ini marah depan makanan. Jadi dibawa makanan, tu tak nak makan. Jadi orang yang kata banyak songel, tidak bersyukur dengan apa yang disediakan oleh suaminya. Jadi sebabnya antaghdaba 'ala at-ta'am. Dia suka marah-marah ke atas makanan yang dihidangkan kepada dia.
Dan dia tak makan, melainkan dia nak makan bersendirian. Okey. Tak boleh makan sekali dengan orang. Dan apa yang dia nak makan itu adalah istimewa untuk dia saja. Jadi dia macam nak layanan eksklusif lah untuk dia. Kalau makan, makanan khas untuk dia. Jadi tak tahulah daripada mana dapatnya perempuan yang sedemikian. Mungkin daripada keturunan dewa-dewa di atas kayangan, kita tak tahulah. Tetapi kalau begitulah sifatnya, pastilah akan mendapat kesukaran. Akan mendapat kesukaran. Bagi pihak suaminya. Dan daripada tabiat-tabiat yang sedemikian itu, maka akan berlakulah berbagai-bagai krisis dalam rumah tangga itu. Akan berlakulah krisis-krisis yang akan menyukarkan untuk mereka menjadikan apapun mempunyai suatu kehidupan yang aman, tenteram. Dan untuk mereka fokus kepada perkara yang lebih penting. Kerana perkara-perkara yang kita sebut di sini adalah perkara-perkara yang remeh-temeh saja. Tapi kalau perkara yang remeh-temeh ini yang dibesar-besarkan, sedangkan perkara yang sebenar-benarnya besar dan penting itu diremeh-remehkan, maka akan pastilah hilang tujuan yang sebenar daripada perkahwinan itu. Jadi keluarga ke mana, anak ke mana, pendidikan anak-anak bagaimana, tapi ibunya ataupun bapanya sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting, sehingga akhir sekali lebih teruk daripada itu apabila perkara-perkara yang tidak penting ini membawa pula kepada pertengkaran, membawa pula kepada pergaduhan, menyebabkan ungkit-mengungkit, akan menyebabkan akhir sekali barangkali perkahwinan dan perceraian. Maka dengan sebab itulah perkara-perkara sebegini disebutkan oleh para alim ulama di dalam kitab-kitab mereka sebagai peringatan berdasarkan kepada pengalaman hidup orang dahulu. Kemudian diriwayatkan dalam suatu riwayat yang lain, pesanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam memesan kepada seseorang supaya berkahwin. Akan tetapi dia juga berpesan, jangan engkau kahwini 4 jenis perempuan. Ini ada 4 lagi. Tadi kita sebut 6. Jadi ini ada 4 lagi jenis perempuan yang kalau boleh jangan kahwini. Yang pertama yang disebut sebagai al-mukhtali'ah. Apa dia al-mukhtali'ah? Iaitu yang suka minta cerai. Yang suka minta cerai pada setiap masa tanpa sebarang sebab, ataupun sebab yang kecil-kecil pun terus hantar ai balik rumah. Terus nak minta cerai. Maka ini pun adalah suatu sifat yang tidak baik. Sifat yang tidak baik. Kerana dalam suatu perkahwinan itu pastilah akan ada naik turunnya. Akan ada kesukaran-kesukaran, cabaran-cabaran yang akan kita lalui sebagai suami isteri. Asam garam rumah tangga. Asam garam dalam kehidupan itu mesti nak kena rasa. Maka kalau diikutkan hawa nafsu, asalkan dia ada masalah terus nak bercerai, maka dengan sebab itu tidak digalakkan, tidak elok perbuatan yang sedemikian itu dilakukan. Maka perempuan yang jenis macam tu diberikan pesanan, elakkan daripada memilih perempuan yang begitu sifatnya. Maka nak kena perhatilah. Mungkin
pemerhatian itu juga mungkin kita kena lakukan kepada keluarganya. Kepada adik-beradiknya, kepada mak saudaranya. Adakah ciri-ciri sedemikian wujud, berlaku ataupun kita pernah dengar berlaku. Kemudian yang kedua adalah al-mubariyah. Apa maksud al-mubariyah? Al-mubariyah itu adalah seorang perempuan yang suka menunjuk-nunjuk. Ini semua adalah merupakan sifat-sifat yang membayangkan kepada akhlak yang tidak baik. Yang kita sebutkan tadi. Kerana kita membahaskan tentang akhlak. Akhlak yang bagaimana yang kita nak. Maka disebutkan di sini akhlak-akhlak yang kita tak nak. Akhlak-akhlak yang khusus tentang seorang wanita yang sepatutnya kita perhatikan. Jadi kalau perempuan itu jenis seorang perempuan yang suka menunjuk-nunjuk, suka berbangga diri dengan sebab-sebab keduniaan, maka itu pun termasuk di dalam perempuan ataupun sifat yang mesti dijauhi. Mesti dijauhi. Jangan suka menunjuk-nunjuk. Zaman sekarang ni penyakit suka menunjuk-nunjuk ni sudah menjadi suatu trend. Sudah menjadi satu trend. Kerana apa? Kerana adanya media sosial. Dan media sosial ini menjadi platform untuk semua orang menunjuk-nunjuk. Orang megah-megah suka menunjuk-nunjuk. Perempuan pun suka menunjuk-nunjuk. Ustaz pun suka nak menunjuk-nunjuk. Itu pendakwah pun nak menunjuk-nunjuk menggunakan media sosial, sehingga orang ramai tidak lagi menganggap perbuatan menunjuk-nunjuk itu sesuatu yang keji, sesuatu yang buruk, sebab dah menjadi kebiasaan. Itulah sudah menjadi kebiasaan. Jadi hendaklah kita memerhatikan sifat-sifat ini. Kemudian yang ketiga adalah al-ahirah, iaitu perempuan yang fasik. Al-ahirah ni perempuan yang fasik, maknanya perempuan yang dikenali ataupun diketahui mempunyai kekasih. Yang dalam rekod dia ramai kekasih. Kekasih sana, berkasih ke sini. Jadi mungkin dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai loose women. Perempuan yang diketahui perempuan murahan. Bahasa kita. Perempuan murahan. Maka ini pun hendaklah dielakkan. Hendaklah dielakkan. Kemudian yang akhir sekali, sebagai penutup adalah An-Nashiz. An-Nashiz ni perempuan yang bagaimana? Itu adalah perempuan yang allati ta'lu ala zawjiha bi af'alin wal maqal bil fi'ali wal maqali. Iaitu perempuan yang suka mengangkat diri. Suka mengangkat dirinya di hadapan suaminya. Berbangga-bangga diri di hadapan suaminya dengan perbuatan dan juga dengan perkataan. Maknanya dia suka merendah-rendahkan suaminya. Ini pun satu lagi sifat yang dipanggil an-nashiz. Daripada perkataan nusyuz itu. Ini pun adalah merupakan di antara sifat-sifat yang menurut Imam Ghazali dipesan oleh Nabi Ilyas, supaya kita elakkan daripada ciri-ciri seorang perempuan yang nak dijadikan isteri. Terima kasih Encik Asam untuk perbincangan kita. Menutup tadi antara perempuan, ada 4 wanita ataupun perempuan yang disebut oleh Nabi Ilyas AS yang jangan dinikahi sekiranya ada ciri-ciri ini, disebutkan oleh Nabi Ilyas AS. Dan kita masih lagi dalam bab kita sebenarnya, bab sifat-sifat yang perlu dicari. Dalam sifat-sifat itu kita dah ada 2 dari kita dengarkan. Yang pertamanya baik agamanya, kedua baik akhlaknya. Dalam baik akhlaknya ni, nak tahu baik akhlak yang macam mana, dia gariskan ada beberapa tadi 6 akhlak buruk ataupun sifat buruk.
yang dimiliki oleh seseorang yang kalau boleh kita elakkan untuk dinikahi, insya-Allah. Kita nak sambung lagi. Ada 8 kesemua Encik Asam yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang 8 ciri wanita yang perlu dicari untuk dinikahi. Kita nak sambung lagi, kita dah dengarkan 2, sambung lagi minggu hadapan, hari dan waktu yang sama setiap Selasa 9 malam. Sekali lagi terima kasih banyak Encik Asam untuk perkongsian kita minggu ini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Euforia Islami. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari hati kita berkongsi mencari solusi. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Pluralisme agama adalah satu aliran pemikiran yang melihat kewujudan pelbagai agama dan semua agama adalah sama. Permasalahan utama falsafah pluralisme agama ialah ia tidak terhenti kepada pengiktirafan kewujudan pelbagai agama sahaja, akan tetapi menjangkau kepada pengiktirafan kepada kebenaran semua agama di tahap yang sama. Bagi merungkai dan menjawab isu pluralisme agama, dapatkan buku terbaharu IKIM, Pluralisme Agama, satu penelitian Islami. Pelbagai bab dalam buku ini merupakan respon ilmuwan Muslim terhadap faham pluralisme agama dari pelbagai dimensi ilmiah. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dia mulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A+ untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Walaupun zahirnya kita bergerak dengan kehendak diri kita, kita ada tangan, ada kaki yang kita gerakkan, tetapi sebenarnya pemilik sebenarnya Allah. Maka apabila kita menyedari bahawasanya kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu bertindak, bergerak, melakukan seperti yang dikehendaki oleh pemilik. Apa pemilik kehendaki daripada mata kita, daripada telinga kita, kaki kita, maka seperti itulah yang kita lakukan. Dan seterusnya, seseorang itu dia tidak akan bersifat lupa diri, namun dia menyadari bukanlah atas kapasiti dirinya sendiri sebenarnya segi hakikat, tapi semuanya adalah ada pemilik tunggal yang hakiki, iaitu Allah. Dan pemilik itu boleh sahaja bila-bila masa kalau dia nak tambah, dia tambah. Dan bila-bila masa kalau dia ingin menarik kesemuanya, dia boleh melakukan. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Exercise untuk auto transmission yang mana P, R, N, D, 3, 2, L. Ini adalah auto transmission.
perlu di-exercisekan setiap satu pot itu dipanggilkan 2 saat berhenti, 2 saat, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kerana ini adalah memberikan ruang kepada tiap-tiap bilik itu basah dengan minyak supaya dia tidak susah untuk bila kita nak memerlukan keperluan ketika kita memandu. Ini akan memberikan kelancaran pergerakan transmisi untuk kita bergerak. Dan bagi kenderaan yang berusia 4 tahun kurang boleh lakukan seperti ini. Jika kenderaan yang melebihi tak perlu nak exercise, semua perlu kepada D, dan sewaktu D itu turun ke step kepada 3 balik kepada D. Tak perlu 2 dengan L sebab saya percaya 2 dengan L itu tak pernah langsung dimasuki. Ini akan menyebabkan dia tersumbat nanti, rosak pada gearbox. Tapi bagi kenderaan Tiptronic atau dipanggilkan CVT dan CVVT tidak perlu susah-susah sebab dia sampai D saja ada campur ada tolak. Jadi exercise lah 1, 2, dia tidak ada 3 sebab dia ada static. Bila static dia tidak akan melangkaui lebih daripada itu dan perlu patah balik kepada N. Lepas daripada N, mulakan perjalanan kepada auto, letak 1 step below D atau gear 3 dan bila kita bergerak letak kepada D. Ini akan memberikan kita punya kuasa lonjakan atau G-force yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Icah bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-316-019-965-316 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Semua perkara, semua unsur jirim yang ada di dunia ini ataupun di alam ini dicipta oleh Allah. Jadi sains mengkaji ciptaan Allah. Masya Allah. Jadi sebab itu saya kata penting untuk kita ada pandangan alam ini. Teruskan bersama saya, Syekh Muhammad Saifuddin bin Syekh Muhammad Saleh dalam program Sains dan Islam pada setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari. Hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. InsyaAllah. Tahniah seronok dengar cerita Ustaz Raja. Macam mana diundi kan. Mula-mula macam terkejut juga. Tapi sekali dapat rasa macam rezeki lah kiranya. Diundi bersama Ikhwan Fatana. Kita ada Hazwan dan juga Syazi susunan muzik Ikhwan Difahamkan lagu ni Abang kata Ustaz Nabil tadi dalam waktu-waktu tahajud dalam pukul 3-4 pagi lagu ni. Dan juga lirik pun Ikhwan hasilkan. Jadi macam mana tu cabaran untuk menghasilkan lagu ni dan juga lirik lagu Lita ni Ikhwan? Tambah-tambah untuk satu kumpulan yang sebut nama Ikhwan pun penuh dengan lahjah dan makhraj. Ikhwan Fatana. Lagu Jannah. Bunyi Ustaz Suhaimi sebut Jannah tadi pun. Masya Allah lahjahnya. Macam mana Ikhwan? Cabaran. Saya tak sangka yang untuk Apni ni kita kena buat lagu yang berkonsepkan Taranum dan Arab. Saya bukanlah orang yang tahu dan pakar dalam pembuatan lagu sebegini, tapi saya rasa macam ini satu cabaran. Selalunya kita buat lagu macam ada masa kan, kita boleh bertenang-tenang. Ni tak ada. Sebab kita ada masa daripada malam tu sampai ke besoknya untuk kita perdengarkan demo tu. Masa tu saya tak buat apa-apa. Pukul 12 tu saya baru siap tulis lirik. So pukul 1 tu baru saya macam ni tak ada apa-apa ni, besok nak bentang apa ni kan.
macam paksa cuba. Alhamdulillah berhasil lah benda tu. Pukul 3 pagi, 4 pagi macam tu siap. Dan sebenarnya saya rasa dia satu benda yang baru yang saya rasa menyeronokkan. Sebab sebelum ni saya hanya buat lagu kat studio. Jadi yang ni dia macam tak formal lah. Dia macam tengah lepak-lepak, duduk dekat resort tu, tengah-tengah nampak swimming pool. So dia macam best lah. Yang penting tak sangka tahajud ikhwan ngadap pool ngadap swimming pool. Lebih tenang Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Carta Ekspresi.